Okey, kita nak kena buat search tempahan. Kita nak buat search tempahan pula. Kita nak buat search tempahan. Search for tempahan. So, macam mana kita nak buat search for tempahan? Satu, kita kena create. Nama dia adalah, sebab kita dah define tu dalam menu. Kita dah define dalam menu, iaitu tempahan. Form search tempahan. Okey, ini adalah form search dash tempahan .php. Okey, so first thing yang kita kena repeat, macam tadi, kita repeat je lah. Kita akan buat connection dan header. So copy paste je lah. Dan kat hujung bawah ni kita ada footer pula. Include footer. Dan pastikan save sebagai nama ni. Ni nama ni. Form search tempahan.php. Form search tempahan.php. Form search tempahan.php. Ni. Okay, sekejap. Mana tadi? Okay, next. Kita kena buat form dia. Form untuk search. Buat borang. Borang ni macam mana? Kita buat form. Biasanya untuk search, kita tak buat post lah. Kita biasanya kalau search, kita akan buat method sama dengan get dan action. Again, saya lebih suka gunakan action yang point diri dia sendiri. Cepat sikit. Tak payahlah macam pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini kan. Okay. Okay. So form ini akan ada satu text box. Input. Type. Sama dengan text. Sama dengan text name. Okay. Name. Tak kisahlah English ke carian. Carian je lah. Carian. Dan pastinya kita akan ada text box lah. Button. Input type sama dengan button.
Betul ya. Submit, sorry. Submit. Name, bla bla bla, name tak perlulah. Sebab ni kita nak letak value saja. Value sama dengan cari tak perlu value lah kot. Tak best. Saya nak tunjuk macam mana nak apply input. Boleh tak? Macam pelik je. Oh, tak apalah. Kita buat button lah. Lain sikit. Button type sama dengan submit. Name tak payah. So kita ada close button. Dalam ni saya nak apply satu sekejap. H1 apa namanya, button okay, I ni untuk icon, name sama ke kelas. Saya nak guna apply gunakan font awesome. Okay. So button type class sama btn dash primary, dan kat sini kita buat form control lah, sama dengan form control. Okay, so apa yang kita dapat nanti macam ni lah. Kita akan dapat lebih kurang mana. Okay. Carian tempahan ni kan, klik button ni, dia akan keluar macam ni. Oh, tak cantik. Sebab sepatutnya dia buat inline. So kita tambah sikit inline kat sini. Class sama dengan form dash inline. Ni semua ada dalam Bootstrap class ya. Tu nampak boleh buat carian kat sini. Lepas tu nanti katakan kita nak cari by name. Okey, carian tempahan gelanggang by name. Contohnya tak cari Ali, klik sini. Sekarang ni tak keluar result lah sebab result kita tak paparkan. So result kita tak paparkan. Macam mana kita nak paparkan result? Okey, kat bahagian bawah ni kan. So, kita buatlah HR. HR ni untuk bagi horizontal line. Then kat sini rasanya kita akan buat benda yang hampir sama. So saya akan copy paste je daripada yang sebelum ni. Okay. Lebih kurang je. Form search tempahan. Okay, PHP lah. So di sini kita akan lihat ada tak carian data. Ada tak carian ini di key in. Okay, ada tak carian. So kita tak nak simpan, kita nak search. Okay, cari DB. So macam mana kita akan buat satu carian
yang merujuk kepada text box carian. Text box dia nama carian. Ni carian. Okey, merujuk kepada carian. Lepas tu kita akan buat SQL. Dia lain sikit lah. SQL untuk search. Select. SQL untuk search kita gunakan select. Select, let's say tak boleh guna star. Select nama, pelanggan, tarikh, telefon, nama pelanggan, telefon, where? Oh sorry, from. From apa maksudnya? From table lah. From tempahan. Table tempahan. Okay, dan where. Where nama pelanggan like. Saya suka guna like untuk string search. Okay, saya suka guna like untuk string search. So carian carian ini wildcard untuk buat search. Ini adalah wildcard untuk buat search. Dia macam konsep all lah. All, ini untuk all. Maksudnya contohnya macam kita ada Ali Abu, Ali Bakar, Ali Atan. So ada jumpa je perkataan Ali, dia dapat lah. Okay. Kalau dia search, kalau pengguna search untuk Ali, semua yang ada Ali Abu, Ali Bakar, Ali Atan tu dia akan keluar. Dia akan dijumpai. Okay. And then, apa yang kita kena buat? Kita kena execute SQL. Betul? Macam ni lah. Dan kemudian macam mana kita nak buat paparan? Okay, macam mana kita nak buat paparan data? Kita kena simpan dalam, kita kena buat dalam table lah. Kita kena buat dalam table. Kita kena masukkan dalam table. Table biasa cara yang lebih mudah lah. Okay, table biasanya cara yang lebih mudah. So, macam mana nak buat listing? Macam mana kita nak buat listing? Kita nak paparkan data. Kita kena pergi setengah jam lagi. Ya. Macam mana ya? Allah Akbar. Jalan? Nak buat? Allah Akbar. Kita akan buat, kita akan kira, okay, menggunakan Ramros. Adakah ada tiada padanan? Contohnya macam tiada pada, ada padanan. Ada padanan tu maksudnya dijumpai lah. Carian dijumpai. Kadang-kadang kita buat carian, contohnya kita search for John. John tiada record. John tiada dalam record. Bila John tiada dalam record, takkanlah kita nak paparkan table pula. Kita kena bagi tahu, notify user bahawa carian tersebut tidak berjaya dijumpai. Okay, okay. Tapi yang first yang kita nak handle adalah carian dijumpai. Ataupun tak dijumpai. Taklah kot. Carian tidak dijumpai. Sebab dia senang sikit ni. Carian tak dijumpai ni maksudnya bila kita buat checking, okay, kita buat checking menggunakan mysqli_num rows, kita buat checking kepada result kita. RS ni akan terima data daripada hasil carian lah. RS ni akan terima data daripada hasil carian. Jadi RS ni mungkin ada data, mungkin ada record, mungkin tiada.
Kalau ada record, maksudnya 6 rows ni akan lebih daripada 1 lah. Kalau tiada record, maksudnya RS ni adalah kosong. Bila RS ni ataupun record di sini ataupun hasil carian ni, bilangan baris atau bilangan record dia adalah kosong, maksudnya itu adalah carian tidak jumpai lah. Carian tidak dijumpai. Okay, carian tidak dijumpai. Jadi kita boleh buat echo lah. Carian nama tidak dijumpai. Nama pelanggan. Kita buat yang senang dulu. Kalau kosong, maksudnya tidak dijumpai. Kalau lebih besar daripada kosong, okey, lebih besar daripada kosong maksudnya ada 1, ada 2, ada 3, macam tu lah. Okey, else. Ini saya straightforward je lah. Kita semak jumpa tak jumpa, itu je lah. Jumpa ataupun tak jumpa, ataupun jumpa. Kalau tak jumpa, buat satu statement macam ni, notification, carian tidak dijumpai. Kalau jumpa, kalau tak jumpa, kalau jumpa, proses seterusnya lah. Kalau jumpa, first kita kena buat paparan lah. Kita kena buat paparan. Macam mana nak buat paparan? Kita kena buat table. Kita kena buat table. Biasanya nak mudah, pada saya nak susah. Ini nak susah. Saya terpaksa tutup PHP. Sebenarnya ini akan memudahkan lah. Saya akan tutup PHP dan saya akan buka balik kat bawah ni. Sebab apa? Sebab kita nak design satu table. Nak design satu table di sini. Okey, kita buat satu table kat sini dan kita buat table header dia first, iaitu TR. Okey, yang mana TR ni akan ada TD. Setiap TD ni ada penutup TD dia lah. Okey, yang ni adalah ID. Kemudian kita akan masukkan apa? Kita ada ID, nama, nama pelanggan dan kita ada tarikh. Telefon. Dan last sekali kita ada tarikh. Ini effort kita untuk paparkan record lah. Ini adalah effort kita untuk paparkan record tempahan. Tapi atas tu kita kena letak dia punya row ataupun table lah. Ini kita nak buat table. Sebab apa? Sebab apa kita kena buat macam ni? Sebab kita kena ada, bila kita buat table, mesti ada table header dia. Okay, mesti ada table header dia. Okay, ni mesti ada table header dia. Bila ada table header, mesti ada table details dia. Ada table details dia dan kemudian mesti ada table data dia. Kita kena ada table data, kena ada data row dia. So macam mana nak paparkan row? Kalau nak paparkan row, kita kena masuk balik ke dalam PHP. Ini HTML lah. Sebab tu saya tutup PHP kat sini, sebab tu buka balik. Sebab kita nak masukkan HTML. Kalau kita tak buat macam ni, kita kena buat echo setiap baris. Kalau dalam PHP, kena buat echo.
Kena buat echo ni, echo ni, echo ni, echo ni, echo ni, echo ni. Sebab tu saya tutup dulu PHP, buka balik sini. Sebabnya, sebab saya tak nak spell echo banyak kali. Dan dari segi drawback dia, kalau kita gunakan semua benda dalam echo, bila kita nak ubah dia punya design, kita akan kesukaran sikit lah. Kita kesukaran sikit. So, apa yang kita nak paparkan kat sini adalah fetch by record. Macam mana fetch by record? Kita kena buat while lah. Kita kena buat while. While ni maksudnya loop. Ada lagi ke? Ada lagi ke orang? 12.30 saya stop. Ada. Kita akan buat loop. Kita akan buat loop so that kita akan fetch setiap satu record bila dia buat looping. So macam mana kita nak fetch record? MySQLi underscore fetch underscore array. Ini kita akan fetch daripada RS. Sebab RS tadi kita dah dapat dari sini. Result set ni kita dah dapat dah. Ni kita dah dapat dia punya data ataupun list of record dia dah ada dalam RS. Sebab tu kita kena fetch satu record daripada RS. Sebab RS ni dia macam dalam tu ada banyak data, ada banyak record. Okay, ada banyak record. Record 1, record 2, record 3, record 4, record 5, record 6. Semua tu ada dalam RS. Kalau kita nak buat paparan record, kita kena capture satu record dulu dengan menggunakan MySQLi fetch array. Dan kemudian baru kita akan display field dia lah. Macam nak display field? Well, kat sini pun satu lagi leceh dia lah. Echo. Sebab kita nak buat row baru. Okay. Ini yang saya kata leceh ni sebab korang kena repeat echo ni setiap kali lah. std. Dan kat sini kita nak masukkan record. Dan kita kena mention dia punya field name kat sini. Okay, kita kena mention nama field dia. Dan kita kena repeat ni untuk setiap satu field lah. Tarikh dan telefon. Tak? Dan last sekali kita akan tutup ni lah /tr. Sebab kita mix dalam PHP programming ni, kita mix dengan HTML. Jadi somehow or other, kalau kita nak buat display paparan kepada HTML dokumen, dia mesti masuk dalam HTML HTML tag. Dia kena masuk dalam HTML tag. Okey, dan kat sini kita akan tutuplah table. Dan perhatikan dia punya ni, kalau macam kita nak buat untuk HTML tag, dia kena berada di luar PHP. Di luar tu maksudnya apa? Di luarnya. Ini adalah di dalam PHP. Ini di dalam PHP. Ini di luar. Bahagian ini di luar PHP. Sebab dia ada penutup PHP kat sini. Sebab tu kita boleh kata dia di luar PHP tag. So kita kena tutup PHP tag ni. Kalau tak kita kena gunakan echo. Kalau tidak, kita terpaksa spell echo macam yang kat sini lah. Kita ada echo. And then, kita cari Ali. Ali ada tak Ali? Ali ada. 15. Oh, bukan post. Sorry, ni get.
Okay, jangan confuse. Get ni sebab dia datang dari sini. Method dia get. Sebab tu saya gunakan get. Kalau post, yang ni kena post lah. Ni get. Sekarang get. Ya, betul. Sekejap ya, ada error pula. Unexpected. Line 15. Terlebih satu je. Ya, terlebih satu kot. Ini loop. Ini untuk mana? Else. Ada if satu lagi. Betul lah. Sekejap, saya tengah debug. Kenapa? Proses sumpahan cairan 15. Karo, you tulis terlebih satu kali bracket Sama lah. Sekejap, tengah tengok. Terlebih satu. Oh ya kat sini. Sebab ini ada penutup, ini ada pembuka, ini ada pembuka, sepatutnya ada satu lagi penutup kat sini. Okay, nice. Okay, tu ada Ali. Contohnya, okay. Oh, terlebih satu lah pula. 1, 2, 3. Oh, ID tak? ID tak masuk. Okay, so kita masukkan ID pula satu kat sini. Sebab kita tak letak ID. Aduh. Dalam select ni kena letak ID. Baru kita boleh dapatkan ID.
Tu ada data ID, nama pelanggan, telefon, tarikh. Kalau nak jadikan ni bordered, table bordered. Itu adalah bootstrap class. Tu ada kotak dia. Ada border. Okay. Carian based on Amin. Aminah. Tu ada. Cari pelanggan. Okay. Kalau nak semua, klik je lah terus. So kita boleh paparkan semua data. Paparkan semua data. So kita dah ada insert tempahan baru. Tentunya kita buat Ludin Hasan lagi. Telefon, whatever. Tempahan gelanggang is semalam. Simpan tempahan dan carian tempahan. Boleh nampak kat situ Jalaluddin Hasan sudah masuk. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, done. So saya copy ni masuk dalam asset group. That masing-masing boleh apply lah. Apa nama dia tadi? Pastikan save as ikut nama yang saya cadangkan tu lah. Form search tempahan. Form search tempahan. Form search dash tempahan. Okay, biasa ada kat line pertama untuk setiap code file tu. Dia ada mention kat situ. Form search tempahan. Okay. So boleh buat untuk form search tempahan. Dan kemudian nanti kita akan buat update, kita akan buat delete dan seterusnya lah. Login, logout. So hari ni saya rasa bolehlah kot sempat buat update dulu. Ya. Nak tanya, kalau misalnya contohnya kan kita masukkan data yang tiada, nanti keluar output dia ada error sekali ke atau macam mana? Data yang tiada, tak faham. Macam contohnya letak data, contohnya nama Kamal tiada dalam database. Taman. Search nama yang tiada dalam database. Nama yang dia dah ada dalam database, tak faham. Contohnya kan kat search tadi, sebelum ni kita tak pernah letak nama Kamal. Tak pernah insertkan form pelanggan nama Kamal. Tapi kalau kita search, nama Kamal tu akan keluar carian nama tak dijumpai kan, betul tak sepatutnya? Ya, betul. Tapi ada tak gitu notification macam tu? Pop up. Ada pop up gitu, undefined index carian. Ada pop up ke? Bukan pop up. Dekat saya, kalau saya search ni, dia akan keluar error warning. Warning. Sebab kat sini sebab kalau saya punya, dia akan keluar warning. Saya tak nak lah benda tu berlaku ada kata warning. Just tulis je cari nama pelanggan tempat ni. Boleh share screen tak? Okay, dah. Warning tu biasanya dia keluar bila tak buat ESET. Okay. Ni mesti tak buat ESET ni. Cuba tengok kod dia. Tengok kod. Saya dah stop sharing kat sini. Cuba tengok kod yang Puan buat dalam Sublime. So Amar, Kasim, boleh follow? Atas ESET. Ada ESET ada? Cuba naik atas lagi. Name dia apa? Name dia. Name Syarian, betul lah. Name Syarian. ESET. Kenapa dia tak keluar tadi? Oh, post. Kita kena maintain guna post sebab sekarang ni kita tengah guna post. Saya nampak tu ada post. Ni? Tukar get.
Oh, okey. Sebab sekarang ni kita tengah guna form dengan method get bukannya post. Okay, should be okay kot. Kenapa button tu tak keluar? Macam belik. Betul lah. Sekejap Kata saya nak copy je yang coding Cik Khairul. Okay, lebih kurang macam tu lah. Sebab kita tak sempat nak buat debugging kan. Idea dia sama je. Idea dia sama. Masih. So kita break sekejap sampai pukul 2 lah. Pukul 2 kita masuk balik sampai pukul 4.